أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Dah sampai dalil belum Muka surat 10 yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap maujud. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita diberi izin oleh Allah Ta'ala berpeluang untuk menyambung kelas muzakarah kita pada pagi ini mengenai kitab Tauhid, kitab yang bertajuk Faridatul Faraid, karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani ini seorang ulama yang berasal dari Patani, yang mengajar menjadi guru di Mekah. Dia mengajar di Mekah dan meninggal dunia pun di Mekah. Allahu Akbar. Itu Syekh Ahmad Fatani. Jadi Syekh Ahmad Fatani ni, dia ni guru kepada Tok Penali. Guru kepada Tok Penali, Tok Penali Kelantan. Jadi sampai mana itu yang terbuka Jadi kita dah masuk bab perihal sifat ke-11 dan 12, iaitu sama' dan basar. Dah habis dah. Jadi masuk yang terbuka dengan keduanya apa? Keduanya sifat sama' dan basar tu, ataupun sifat pendengar dan pelihat. Dua sifat ni, pendengar dan pelihat, iaitu sama' dan basar. Jadi yang terbuka dengan keduanya sama' dan basar itu oleh tiap-tiap maujud. Oleh tiap-tiap maujud. Terbuka ni macam mana? Terbuka ni mengetahui Allah Ta'ala tu. Mengetahui dengan sama' dia dan basar dia. Maksudnya Allah Ta'ala tu melihat ataupun sama' tu mendengar dengan tiap-tiap bukan dengan tiap-tiap maujud. Allah Ta'ala tu mendengar dengan sama' akan tiap-tiap maujud. Allah Ta'ala mendengar segala perkara yang maujud, perkara yang ada. Dan Allah Ta'ala juga melihat, iaitu basar, melihat akan segala perkara yang maujud ataupun perkara yang ada. Nampak? Perkara yang maujud ni perkara yang ada sungguh lah. Yang ada sungguh. Kalau di sisi kita tu dapat dilihat dengan mata kepala kita, ataupun dapat didengari, ataupun dapat dihidu, ataupun dapat dirasa, ataupun dapat dipegang.
Tu maujud di sisi kita. Jadi Allah Ta'ala ni, sekalian yang maujud tu, Allah Ta'ala dapat mendengar dan melihat. Jadi terbuka dengan kedua-duanya sifat sama' dan basar tu oleh tiap-tiap maujud. Oleh tiap-tiap maujud daripada segala zat. Maknanya segala zat Allah Ta'ala boleh mendengar dan melihat. Tak kira lah zat yang macam mana sekalipun. Maksudnya zat yang kita boleh lihat ataupun kita tak boleh lihat. Ada juga zat yang kita tak boleh lihat. Umpamanya zat apa yang tak boleh lihat? Makhluk halus. Makhluk halus. Makhluk halus. Tu zat yang tak boleh kita lihat. Kuman. Dia panggil apa? Jisimulatif. Kuman. Maksud jisim yang halus. Dia halus. Sebab tu panggil makhluk halus. Baru nampak ni, tutup mata baru nampak. Betul mewujud dia. Tutup. Hilang dah bila kita tadi. Tu maujud. Kalau kuman tu kita boleh tengok lagi. Kan? Kuman tu bawah apa mikroskop tu kita boleh tengok. Akan besar mananya kuman tu. Kita boleh tengok. Kita boleh lihat. Tapi kalau makhluk halus tu kita tak boleh nampak dah. Jadi Allah Ta'ala boleh nampak, boleh dengar. Contoh lagi, zat jisimulatif ni apa? Roh kita. Tu. Roh kita tu merupakan zat. Zat yang halus, zat yang lembut. Nampak? Roh tu bukan sifat. Jangan salah pula, roh tu sifat, bukan. Roh tu ataupun yang dikenali dengan nyawa tu, ni nak cerita ni. Ada orang tak faham roh tu macam mana, nyawa tu macam mana. Roh dengan nyawa tu perkara yang sama. Perkara yang serupa. Benda yang sama, benda yang serupa roh tu. Roh dan nyawa tu benda yang sama. Jadi nyawa ni bukan sifat. Nyawa ni zat. Duduk ni. Duduk ni. Duduk dekat mana? Nyawa tu duduk kat mana? Nyawa tu duduk sekalian tubuh badan. Dari satu ke banyak? Dari satu ke banyak? Nyawa satu je. Kalau nyawa banyak boleh hidup banyak. Tak, 9 nyawa. Zarah. Kalau dah nama zat makhluk ni dia boleh apa? Dia boleh dibelah bagi. Tapi kita nak belah roh tak boleh lah, kita tak nampak roh tu. Punya halusnya roh tu. Tapi dia merupakan zat. Ataupun dengan kata lain dia tu jisim. Dia bukan sifat. Dia berlainan dengan Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala tu hidup dengan hayat. Hayat tu sifat bagi Allah. Kita ni hidup dengan nyawa, dengan roh. Tapi nyawa atau roh kita tu bukan sifat. Dia merupakan zat. Oleh sebab itulah, dengar penting. Ni kena tahu. Oleh sebab itulah roh kita tu berupa jisim atau dikenali dengan zat. Oleh sebab itulah kita ni boleh mati. Sebab apa? Sebab zat dengan zat dia boleh bercerai tanggal. Nampak? Badan kita ni zat dan roh kita tu zat. Disebabkan zat dengan zat itulah dia boleh bercerai tanggal, maka kita boleh mati. Berlainan, bukan boleh mati, memang kena mati. Sebab tu boleh mati. Berlainan dengan hayat Allah.
Diri Allah Ta'ala tu zat, kemudian hayat itu sifat. Jadi lazimnya zat dan sifat ni dia tak boleh bercerai tanggal. Itu konsep tauhid tu. Konsep tauhid, zat dan sifat tak boleh bercerai tanggal. Sebab itulah Allah Ta'ala tu hidup kekal, sebab dia bersifat dengan sifat hayat. Kalau kita ni hidup dengan roh, jadi roh kita ni bukan sifat, roh kita ni jisim. Roh kita ni zat. Dia panggil zat yang halus, zat yang lembut, ataupun dikenali juga dengan apa? Jisimulatif, jisim yang lembut, jisim yang halus. Jadi Allah Ta'ala masukkan roh tu ke dalam tubuh badan kita. Sebab itulah roh tu boleh dicabut dari badan kita, sebab roh tu merupakan jisim, merupakan zat, dan badan kita ni juga merupakan zat. Jadi zat sama zat, dia boleh bercerai tanggal. Contoh ni apa? Cover telefon ni warna biru, kan? Ni warna biru ni. Warna biru ni dia tak boleh bercerai tanggal dengan cover telefon ni. Dia tak boleh cerai tanggal dah, sebab biru tu sifat bagi zat cover telefon ni. Nampak? Itu sifat. Tapi kalau zat, contoh zat, okey, dia ada depan belakang. Katakan ini depan, ini belakang. Jadi zat dengan zat ni dia boleh bercerai tanggal. Kalau kita potong boleh bercerai tanggal, tapi warna biru ni dia tak boleh bercerai tanggal daripada zat cover telefon ni. Ni cover telefon ni warna biru. Jadi biru ni tak boleh bercerai tanggal dengan zat cover telefon ni, jisim cover telefon ni. Tu konsep tauhid. Zat dan sifat dia tak boleh bercerai tanggal. Dia lazim melazimi. Dia saling memerlukan. Tapi zat dengan zat dia boleh bercerai tanggal. Sebab itulah kita ni boleh mati. Sebab apa? Sebab roh atau nyawa kita tu merupakan zat yang halus, jisimulatif, dia dikenali. Dia dipanggil dengan jisimulatif, jisim yang halus. Sebab itulah roh kita tu boleh bercerai tanggal dengan badan kita. Nampak bezanya tu? Itu nak ceritalah. Kita ni masuk dalam bab samak basar ni, bukan apa, bab hayat. Bab hayat dah lepas. Jadi Allah Ta'ala tu dapat mendengar dan melihat akan sekalian semuanya perkara yang maujud, daripada segala zat. Tak kiralah zat tu zat yang halus ataupun zat yang bertongkol ni. Semua zat sebenarnya bertongkol, tak kira halus ataupun tak. Zat yang baru ni lah, jisim ni, yang dipanggil jirim ni. Jirim ni semuanya bertongkol. Berapa tongkol selain pada tongkol apa? Berketui. Orang Kedah kata berketui. Berketul. Semuanya berketul-ketul. Tak kiralah dia merupakan jisim yang halus ataupun jisim yang, orang kata jisim yang zahir ni. Macam kita ni nampak dengan mata kepala, jadi berketul, bertongkol. Dan apa lagi? Terbuka dengan keduanya samak dan basar ni. Apa dia? Dan warna. Allah Ta'ala tu boleh melihat warna. Macam biasalah, kan? Kita pun boleh melihat warna. Tapi Allah Ta'ala ni dapat mendengar warna. Sama Allah Ta'ala
sama Allah Ta'ala ni, pendengar Allah Ta'ala ni, sifat pendengar atau sifat sama Allah Ta'ala ni boleh mendengar akan warna. Warna, contoh warna biru ni, baju warna biru. Baju ni warna biru. Bukan baju ni bukan nak cerita baju, nak cerita warna baju ni. Warna baju ni warna biru. Allah Ta'ala boleh dengar akan warna biru ni. Nampak? Kalau kita kata melihat tu, kita biasalah kan. Biasalah boleh melihat warna biru, sebab kita pun boleh melihat akan warna biru baju ni, boleh nampak baju ni warna biru. Tapi kita tak boleh dengar baju ni. Nak dengar baju tak dengar. Hello, tak dengar. Kalau kita bercakap dengan warna biru ni, oi biru, tak tahu apa dia jawab. Gila. Kan, tak tahu apa dia jawab. Tapi Allah Ta'ala boleh dengar warna biru ni. Hebatnya Allah Ta'ala tu. Sebab apa? Sebab warna biru ni maujud. Sebab warna biru ni wujud. Sebab warna biru ni ada. Jadi bila warna biru ni ada, kita dah tahu akan sekalian benda yang maujud, benda yang ada, semua Allah Ta'ala boleh lihat dan boleh dengar. Okay, faham tu? Apa lagi? Dan terbuka dengan keduanya, samak dan basar tu apa? Suara. Suara pun Allah Ta'ala boleh dengar. Itu dah biasa. Kita pun boleh dengar suara, kan? Yang hebatnya Allah Ta'ala tu boleh melihat suara. Boleh melihat suara. Suara kita ni, kita bercakap, betul? Kita bercakap ni, kan? Bercakap ni, kita nampak tak suara kita? Mana boleh nampak? Tak nampak pun suara. Cakaplah banyak mana, tak nampak. Tapi Allah Ta'ala boleh nampak suara kita ni. Hebatnya Allah Ta'ala tu. Bukan setakat dengar, tapi dapat melihat akan suara. Allah Ta'ala boleh dengar suara. Dan Allah Ta'ala boleh melihat suara tu. Hebatnya Allah Ta'ala. Dan lainnya, dan banyak lagi lah yang Allah Ta'ala boleh mendengar dan melihat, asalkan benda tu maujud je. Jadi benda yang maujud ni tempat takluk bagi samak dan basar. Asal benda tu maujud, Allah Ta'ala boleh melihat dan boleh mendengar. Tak kira lah apa pun, asal kita kata ada je, ada je, Allah Ta'ala boleh melihat dan mendengar. Perkara tu ada je, benda tu ada je, maka Allah Ta'ala tu boleh melihat dan mendengar. Dan takluk keduanya, samak dan basar tu, takluknya, nama dia apa takluk tu? Nama dia takluk inkishaf. Takluk, nama takluk bagi samak dan basar tu inkishaf. Tempat takluk dia akan sekalian yang maujud. Jadi Allah Ta'ala ni, benda yang maujud ni, contoh nak bagi tahqiq lagi, benda yang maujud ni contoh diri kita. Betul? Diri kita ni contoh tangan kita dapat lihat, betul? Tapi kita dapat dengar tak tangan ni? Tak dapat. Kita dapat dengar tak tubuh kita? Tak dapat. Kita dapat dengar tak muka kita? Tak dapat. Kita dapat dengar tak kepala kita? Tak dapat. Kaki, semua tubuh badan kita tak dapat dengar. Hanya dapat melihat saja. Tapi Allah SWT ni, dia dapat mendengar akan diri dia. Dia dapat mendengar akan sifat dia. Bukan dia dengar kalam dia saja, bukan. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kalam, sifat kata-kata, sifat perkata, kan? Allah Ta'ala sama, Allah Ta'ala ni, pendengar Allah Ta'ala ni bukan sahaja mendengar akan kalam Allah, tapi dia mendengar akan diri zat dia dan
sifat dia. Sebab apa? Sebab zat dan sifat Allah Ta'ala itu maujud. Allah Ta'ala boleh dengar kudrah dia. Allah Ta'ala boleh dengar apa kehendak dia. Allah Ta'ala boleh dengar ilmu dia. Allah Ta'ala boleh dengar ayat dia. Allah Ta'ala boleh dengar akan pelihat dia. Allah Ta'ala boleh dengar kalam dia. Kalam tu biasalah, kita pun boleh dengar akan kalam suara kita, kan? Tapi itu hebatnya Allah Ta'ala tu. Allah Subhanahu Ta'ala tu hebatnya dia. Diri dia pun boleh dia dengar. Kalau diri kita, kita dengar lah, melainkan suara saja. Suara kita je kita boleh dengar, betul? Nak dengar tubuh badan kita, kita tak dengar dah. Mesti orang pelik dengar aku. Jadi hebatnya Allah Ta'ala tu. Itu nak dikatakan apa? Nak dikatakan Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil hawadis. Nampak? Laisa kamislihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nampak? Tak serupa dengan sesuatu yang lain. Tak sekupu dengan benda yang lain. Jadi tempat takluk samad dan basar ni ialah inkishaf. Nama dia. Apa dia ertinya tu? Takluk inkishaf tu, inkishaf tu artinya apa? Artinya terbuka. Terbuka. Nyata boleh. Boleh. Artinya nyata. Takluk yang nyata akan segala yang maujud kepada sama' dan basar Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala tu dapat mendengar semua benda yang maujud, semua perkara yang maujud. Jadi takluk inkishaf ni artinya terbuka. Inkishaf tu maksud dia terbuka. Seperti apa? Seperti takluk ilmu. Takluk ilmu tu pun nama dia inkishaf. Takluk inkishaf. Takluk. Jadi takluk ni nak cerita takluk ni, kalau kita tak berapa faham, tak apa. Tak apa. Sebab bab takluk ni dia tak masuk dalam fardu ain. Bab takluk ni tak masuk dalam fardu ain. Dia fardu kifayah. Orang lain dah tahu, kita tak payah. Tapi sungguh pun gitu, jangan kita ambil ringan, kan? Jangan ambil ringan. Pasal kalau kita faham akan takluk ni, takluk sifat makni ni, dia lebih mengemaskan akidah kita, lebih tahqiq. Akidah kita tu lebih kuat. Lebih cun orang kata. Lebih comel. Jadi takluk sama' dan basar ni nama dia takluk inkishaf. Serupa dengan takluk ilmu, iaitu takluk inkishaf juga, takluk terbuka juga. Dan sambung lagi, dan wajib atas kita i'tiqad. Kita i'tiqadkan, kita berpegang ada dalam hati tu, pegangan kita tu, keyakinan kita tu, bahawa inkishaf yang hasil dengan sama itu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya, lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Nampak? Maksudnya apa? Maksudnya inkishaf sama' ni dia lain dengan inkishaf ilmu. Walaupun nama dia sama, tapi tugas dia berbeza. Boleh faham tu? Boleh faham? Kita ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi, kan? Dia kata apa? Wajib atas kita i'tiqad, ataupun kita yakin dalam hati, kita berpegang di dalam hati kita ni, keyakinan di dalam hati kita ni, wajib bahawasanya inkishaf yang hasil dengan sama itu, inkishaf akan takluk tu,
terbukanya tu hasil daripada samak tu, nyata tu, perkara yang nyata yang hasil daripada samak tu lain daripada inkishaf yang hasil dengan tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya apa? Keduanya samak dan basar. Maksudnya inkishaf samak dan inkishaf basar itu berlainan. Mestilah lain sebab tugas dia lain. Tugas samak ialah mendengar. Tugas basar ialah melihat. Kan lain tu. Betul? Nama je sama. Nama inkishaf tu je sama. Nama takluk tu je sama. Nama takluknya takluk inkishaf. Takluk terbuka. Takluk nyata. Tapi tugasnya lain-lain. Tugas samak mendengar, tugas basar melihat. Lain, kedua-duanya lain. Dan juga tu tak adalah dalam kitab, kan? Dan juga lain daripada inkishaf yang hasil dengan ilmu. Maksudnya ketiga-tiga sifat ni dia punya inkishaf tu lain-lain. Nama takluk je sama. Nama takluk samak, basar, kalam, semuanya nama takluk inkishaf. Tapi tugasnya berbeza. Samak tugasnya mendengar. Lagi basar tugasnya melihat. Ilmu tugasnya mengetahui. Tu dia. Jadi wajib dalam hati kita ni berpegang, yakin, iaitu i'tiqad akan semua ketiga-tiga sifat tu, samak, basar dan ilmu itu inkishafnya, takluknya tu tak sama. Hanya sama pada nama. Kan? Macam kita jugalah. Umpamanya, kiasnya, kita nak faham, telinga kita ni kan untuk mendengar, mata kita untuk melihat, kan? Jadi yang samanya apa? Samanya tu takluk. Takluk telinga kita ni dengar benda yang ada lah juga. Tapi tak semua benda ada yang kita boleh dengar. Kan? Dengar suara. Mata kita dapat melihat benda. Tapi tugas dia tu berbeza. Nama takluk je sama. Tugas telinga kita mendengar, mata kita melihat. Begitulah umpamanya Allah Ta'ala. Samak dia itu mendengar, basar dia tu melihat. Nama takluk je sama, takluk inkishaf. Ilmu dia tu untuk mengetahui, tugasnya, kan? Takluknya nama inkishaf juga. Nama je sama, tapi tugas berbeza. Itu yang nak wajib kita i'tiqadkan. Jangan kita ingat takluk inkishaf, semuanya sama. Ilmu boleh mendengar, ilmu boleh melihat. Basar pun boleh mendengar, boleh mengetahui. Samak pun boleh melihat, boleh mengetahui. Taklah, bukan macam tu. Kalau macam tu salahlah. Salahlah i'tiqad kita. Salahlah akidah kita. Yang betulnya pada nama takluk tu je. Nama takluk tu je sama. Jelas tak jelas? Faham ke? Faham. Tu yang nak difahami. Habis. Dan bahawasa, sambung. Dan bahawasa, bagi tiap-tiap daripada inkishaf yang tiga itu yang mana? Samak, basar dan ilmu. Nama takluk dia inkishaf. Tiga-tiga namanya sama. Takluk dia namanya sama, iaitu inkishaf. Jadi daripada inkishaf yang tiga itu, hakikat. Hakikat apa? Hakikatnya tu, hakikat samak, hakikat basar, hakikat ilmu tu,
yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya diri sama tu, diri basar tu, diri ilmu tu, orang tanya macam mana? Macam mana sama Allah? Macam mana basar Allah? Macam mana ilmu Allah? Kalau orang tanya kita, telinga kau macam mana? Tengoklah sendiri. Faham? Mata kau macam mana? Tengoklah. Macam tu. Jadi basar Allah, sama Allah, ilmu Allah tu kita tak tahu hakikatnya macam mana. Jadi kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui akan diri dia. Jadi hakikat yang sebenar kita tak tahu. Hakikat sifat ni kita tak tahu. Hakikat zat Allah Ta'ala kita tak tahu. Dan hakikat sifat Allah Ta'ala juga kita tak tahu. Kita tak tahu hakikat dia. Jadi sebab itulah pengarang kata, daripada kesemua tiga-tiga ni, bukan hanya tiga lah, sifat yang lain pun begitulah. Kan? Sifat yang lain pun macam tu. Sifat makni yang lain tu, yang 7 ni, sifat makni yang 7 semua ni, hakikatnya kita tak tahu. Sebab itulah pengarang kata, hakikatnya tu yang diserahkan pengetahuannya kepada Allah. Allah yang lebih mengetahui akan hakikat sifat dia macam mana. Lagu mana? Kalau kita tanya macam mana, tak ada macam. Lagu mana? Tak ada lagu. Faham? Jadi kita serahkanlah. Hanya Allah saja yang mengetahui hakikat sifatnya macam mana, hakikat zatnya macam mana. Kalau tanya kita, tak ada macam. Tak ada macam lah, sebab Allah Ta'ala tu laisa kamislihi syai'. Zat dan sifat dia tu laisa kamislihi syai'un. Tak serupa dengan sesuatu. Jadi tak ada macam, tak ada lagu. Lagu mana? Tak ada lagu. Macam mana? Tak ada macam. Okey. Boleh tak? Kita sambung lagi. Dan bagi sama' dan basar. Sama' dan basar. Dan ini 3 takluk. Maksudnya apa? Sama' dan basar tu ada 3 takluk. Iaitu, apa dia? 3 takluk tu. Iaitu takluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Dan iaitu takluk keduanya, sama' dan basar itu dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya. Maksudnya apa? Maksudnya takluk tanjizi qadim ni tunai ketika qadim tu. Ketika qadim tu apa qadim ni? Qadim ni tak ada permulaan, sedia kala. Jadi ketika tu, sedia kala tu, sama' dan basar ni sudah takluk akan keduanya sama' basar tu dengan zat dan sifat Allah. Faham tak? Ada keliru kat situ. Pasal takluk ni. Takluk tanjizi qadim ni ketika azali tu, ketika sedia kala tu, ketika azali. Ketika azali tu, basar dan sama' Allah Ta'ala ni sudah takluk akan zat dan sifat Allah. Maksudnya penglihat Allah tu dah nampak lah, dah melihat lah. Sama' tu dah mendengar dah ketika azali tu. Faham?
Sejak azali lagi lah, maksudnya sejak azali lagi lah. Sama' dan basar tu sudah takluk akan zat dan sifat Allah. Yalah, pasal sifat takluk sifat sama' dan basar ni ada pada zat Allah, kan? Jadi ketika qadim lagi lah, ketika sedia kala lagi lah, ataupun sejak azali lagi lah, Allah Ta'ala tu mendengar dan melihat. Tu tanjizi qadim tu. Dia tunai lagi, dia dah menjalankan tugasnya ketika azali lagi. Bukan Allah Ta'ala jadikan dunia ni baru dia dapat melihat. Bukan. Sebelum ada makhluk ni lagi, Allah sudah melihat. Sebelum ada makhluk ni, Allah sudah mendengar. Dan suluhi qadim. Yang keduanya takluk suluhi qadim. Suluhi qadim, dan iaitu takluk keduanya sama' dan basar itu dengan kita dahulu daripada ada kita. Jadi suluhi qadim ni maksudnya apa? Maksudnya patutlah patut Allah Ta'ala tu sebelum kita ada tu, ada dengan tak ada kita tu, patutlah bagi Allah Ta'ala, haruslah bagi Allah Ta'ala itu takluk dia tu, sama' dan basar itu takluk akan suluhi qadim. Patutlah, harus dah Allah Ta'ala tu mendengar dan melihat kita ketika takluk suluhi qadim tu. Nampak situ? Jelas? Dia bab takluk ni dia kena pelan-pelan sikit. Maksud sebab apa? Pasal dia banyak nama. Takluk tanjizi qadim, takluk suluhi qadim, lepas tu takluk tanjizi hadis. Dia banyak nama. Jadi setiap nama tu berbeza-beza makna dia. Makna dia berbeza-beza. Jadi keadaannya pun berbeza-beza. Jadi suluhi qadim tu sudah patutlah ketika azali tu, harus bagi Allah ketika azali atau sedia kala tu, Allah Ta'ala boleh melihat dan mendengar kita dahulu daripada adanya kita. Itu masa kita antara ada nak ada lah, masa tu. Dan akhir sekali takluk yang ketiga iaitu tanjizi hadis, iaitu takluk keduanya akan iaitu takluknya iaitu sama' dan basar, keduanya tu dengan kita, kemudian daripada adanya kita. Maksudnya tanjizi hadis ni Allah Ta'ala tunai ketika hadis, ketika baru adanya kita tu. Selepas kita ada je tu, Allah Ta'ala terus takluk. Terus takluk tu maknanya nampaklah kita tu, nampaklah alam ni. Bila dah jadi, nampaklah. Betul? Bila benda dah ada, nampaklah, dengarlah. Itu tanjizi hadis. Tunai ketika baru. Bila kita ada je, maka Allah Ta'ala takluklah. Sama' dan basar tu takluklah ke atas kita selepas kita dijadikan. Okey, habis. Tu 3 takluk. Yang pertama takluk suluhi Quran, takluk tanjizi hadis.
Yang kedua suluhi qadim. Ketiga yang pertama tanjizi qadim, yang kedua suluhi qadim, yang ketiga tanjizi hadis. Jadi masa tanjizi qadim tu tak ada lagi alam, makhluk tak ada lagi masa tu tanjizi qadim tu. Jadi yang adanya diri Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, kan? Jadi takluk samak dan basar tu hanya pada zat dan sifat Allah, sebab tak ada lagi alam masa tu. Tu beza dengan tanjizi hadis. Tanjizi hadis ni kita dah ada, Allah dah jadikan kita. Bila Allah jadikan kita, kita sudah ada, maka takluklah samak dan basar tu kepada makhluk ni, pada kita ni. Nampak? Tanjizi qadim sebelum adanya kita, tanjizi hadis selepas adanya kita. Kalau suluhi qadim, ketika tu masa tu patut kita ada dengan tak ada. Jadi masa tu patut juga bagi Allah mendengar dan melihat kita, sebab kita pun masa tu patut ada atau patut tak ada. Jadi bila Allah sudah ada kan, maka takluklah akan samak dan basar tu pada kita. Dinamakan pula takluk tu takluk tanjizi hadis. Okey, habis. Dan mustahil. Kita pun habis yang tu sikit. Dan mustahil lawan samak, lawan bagi samak tu, pendengar tu, iaitu tuli. Tuli pekak. Lawan pendengar pekak atau tuli. Dan lawan basar, iaitu buta. Lawan pelihat, iaitu buta. Buta tu tak melihat lah, tak nampak. Tu sifat mustahil. Sifat mustahil ni lawan bagi sifat wajib. Dan dalil. Dalil ni samak dan basar ni, dalil dia ulama guna ayat Quran. Tak guna dalil akli, guna dalil nakli. Sebab apa guna dalil nakli? Sebab dia lebih kukuh. Sebab apa tak guna dalil akli? Sebab dia tak kukuh. Ada lawan dia. Jadi dia 3 sifat je, samak, basar, kalam. Dia guna dalil nakli, tak guna dalil akli. Bukan tak ada dalil akli, ada dalil akal tu ada, tapi dia tak kuat, dia boleh dibangkang. Jadi disokong dengan kuatnya dalil Quran. Jadi dalil samak dan basar ni iaitu firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Artinya apa? Dan ialah Tuhan tu yang amat mendengar dan amat melihat. Itu dalil Quran. Dalil Quran. Ada juga pengarang sertakan dengan dalil akli ni, tapi dalil akli ni mesti disokong dengan dalil Quran, baru dia kukuh. Jadi dalil aklinya apa? Dalil dan dalil, keduanya samak dan basar. Itu pula bahawasanya jika tiada bersifat ia dengan keduanya, iaitu samak dan basar. Nampak? Bila ulama berdalil, kan, pengarang berdalil, musannif ni berdalil, dia datangkan apa? Datangkan jika, kalau. Jikalau. Dia kata apa? Jika tiada bersifat ia Allah Ta'ala itu dengan keduanya sifat samak dan basar, nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Dia kata apa? Kalaulah Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan samak dan basar, maka dia itu, Allah Ta'ala itu bersifat dengan tuli dan buta. Dah tak bersifat dengan pendengar dan melihat, maka dia tu tuli dan buta. Betul?
Dan iaitu apa? Iaitu bersifat dengan tuli dan buta tu. Yang mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat tuli dan buta, iaitu batal. Batal namanya. Tak betul namanya. Bohong namanya. Kerana apa? Kerana keduanya apa? Tuli dan buta tu sifat kekurangan. Dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Allah itu tak bersifat dengan sifat kekurangan. Sebab apa? Sebab kalau Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan, maka dia itu lemah. Betul tak? Dia lemah. Contoh, kalau dia tak bersifat dengan kudrah, mana mungkin Allah Ta'ala nak jadikan alam ni? Dah dia lemah, mana dia boleh nak buat alam? Sebab dia tak berkuasa. Sebab dia bersifat dengan lemah. Lemah tu sifat kekurangan. Jadi mustahil lah Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan. Betul? Betul? Itu ada orang bangkang pula. Orang kata, orang buta boleh buat kerja? Orang pekak boleh buat kerja? Orang buta boleh buat kerja. Takkan Allah Ta'ala kalau buta tak boleh buat kerja, tak boleh buat alam? Sudah. Nampak? Sebab itulah tadi kita kata dalil akli bagi sifat sama' dan basar ni dia lemah. Sebab orang boleh bangkang. Sebab orang akan kata, orang tu siapa? Orang tu orang jahil lah. Orang yang tak tahu lah. Dia kata apa? Orang pekak pun boleh buat kerja, orang buta pun boleh buat kerja. Takkanlah kalau Allah Ta'ala tu buta dengan pekak, dia tak boleh buat alam ni. Kan? Sebab buat alam ni bukan dengan pendengar dan pelihat. Jadi tak ada masalah dah kalau Allah Ta'ala pekak dan buta. Betul tak? Nampak? Di situlah apabila ada bangkangan itulah yang mana ulama kata dalil akli tu lemah, perlu disokong dengan dalil nakli, iaitu dalil Quran yang kita baca tadi, iaitu wa huwas samiul alim. Apa maknanya? Dan ialah Tuhan itu yang amat mendengar dan melihat, yang maha mendengar dan maha melihat. Perlu disokong. Bila ada bangkang macam tu pada dalil akli tu, maka dia tu lemah lah. Dalil tu lemah lah, perlu sokongan. Jadi macam mana kalau orang cakap macam tu? Orang cakap, takkan tak boleh buat. Kan? Takkan tak boleh buat. Orang buta pun boleh buat kerja. Kan? Susah juga kalau orang cakap macam tu. Orang buta pun boleh buat kerja, orang pekak pun boleh buat kerja. Jadi kita ni Allah Ta'ala takkan tak boleh buat kerja kalau pekak buta. Nampak? Jadi kan bahaya macam tu. Bahaya. Jadi kita kena tahu jugalah dalil Al-Quran tu, iaitu wa huwas samiul alim. Dan dialah Tuhan tu lah yang apa? Yang amat mendengar dan amat melihat. Jadi Allah Ta'ala tu tak bersifat dengan sifat kekurangan. Kerana bersifat dengan sifat kekurangan tu mustahil. Bila mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan kekurangan, maka sabitlah baginya Allah Ta'ala itu sabitlah baginya Allah Ta'ala itu sama' dan basar. Bersifat dengan sama' dan basar. Dan apabila sabit keduanya sama' dan basar itu pada Allah Ta'ala, mustahillah tuli dan buta. Mustahillah tuli dan buta. Bila sabit
pendengar dan penlihat pada zat Allah Ta'ala. Nampak? Boleh faham situ? Habis dah bab samak basar ni. Habis. Kok ada soalan nak tanya? Boleh tandalah sampai situ dulu. Kita berhenti. Masuk nanti ke 13 kalam. Artinya berkata-kata ataupun perkata. Wallahu alam bisawab wa ilaihi marji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wal 'alim fit tawil was salihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Rabbal alamin. Ya Allah, berkatilah majlis kami ini ya Allah, redailah majlis kami ya Allah. Kurniakanlah ya Allah pahala di atas majlis muzakarah kami ya Allah, dan juga kami mohon ya Allah kurniakanlah pahala yang sama ya Allah ke atas arwah-arwah guru kami, kedua ibu bapa kami, datuk nenek kami yang telah meninggal dunia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, inna wa minkum taqabbalul karim. Alhamdulillah, selesai dah muzakarah kita. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu dan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.